Selamat sejahtera kepada Puan Hafizah. Nama saya adalah Petrina Rashwini John, kelas Titas. Saya akan membentangkan tentang salah satu monumen di Paris dan dia bukan Eiffel Tower tetapi dikenali sebagai The Catacombs. Okay, so ini adalah isi kandungannya. Pertama, saya akan memberitahu sedikit informasi dan pengenalan tentang The Catacombs. Kedua, seterusnya, kita akan pergi ke sejarah catacombs. Ketiga, kita akan membincang tentang kesan-kesan catacombs atas masyarakat Paris. Empat, pengaruh catacombs. Dan kelima, kesimpulan. Dan akhirnya adalah rujukan-rujukan. So, pertama, pengenalan. Okay, Paris terkenal sebagai kota yang indah dengan pemandangan yang menakjubkan, pelbagai jenis makanan dan tentunya keindahan Menara Eiffel. Tetapi selain Eiffel Tower juga ada monumen yang bersejarah dan juga adalah kenali sebagai tempat pelancongan, iaitu The Catacombs. Paris juga memiliki satu situs yang menakutkan, iaitu kompleks penguburan bawah tanah, iaitu The Catacombs. Ya betul, Catacombs adalah penguburan bawah tanah. So, ini adalah sedikit gambar The Catacombs. Dia memang tanah perkuburan bawah tanah. So ada banyak tulang yang disusun. So ini adalah peta catacombs. Dia memang tanah kubur yang sangat luas dan besar. Very easy to go missing and get lost. Yeah. Okay, keduanya, kita akan membincangkan tentang sejarah catacombs. Okay, apa itu catacombs? The Catacombs terletak di bawah kota Paris, dan dia merupakan labirin besar tulang tua, ruang rahsia dan terowong kuno. Tanah perkuburan Holy Innocents menimbulkan paling banyak masalah kerana ia terletak di pusat bandar dan merupakan perkuburan terbesar di Paris pada masa itu. Ini juga merupakan kuburan tertua di Paris dan sering digunakan sebagai kubur besar. Okay. So, tanah perkuburan Holy Innocents adalah salah satu tempat perkuburan yang paling terbesar pada tahun awal 17-an dan 18-an. Okay. And pada tahun 1785, projek terbesar diadakan di Paris iaitu mengangkut mayat dari tanah perkuburan ke dalam kuari bermula. Okay. Kenapa? Sebab gereja Holy Innocents menimbulkan satu masalah, iaitu gereja itu telah diroboh dan mayat-mayat yang di bawah, yang dikubur, dia mula naik atas ke kawasan, dia mula naik atas ke tanah. So, bau mayat semua tu, which is very deadly, start to affect the masyarakat. Dia bermula untuk memberi kesan kepada masyarakat Paris. So, apa yang diadakan pada tahun 1718 adalah satu projek untuk mengangkat semua mayat dari tanah perkuburan Holy Innocents untuk dimasukkan dalam kuari. Okay. Projek ini dilakukan pada waktu malam untuk mengelakkan kesal penduduk kota. Okay. Alright. So, penciptaan Catacombs Paris bermula beberapa dekad sebelum dibuka secara rasmi kepada umum pada tahun 1709. Napoleon yang dialami oleh Catacomb Rome yang memutuskan untuk menjadikan Catacomb Paris
sebagai tempat pelancongan. Itu betul. So Katakom Paris adalah salah satu tempat pelancongan, bukan sahaja Eiffel Tower, tetapi Catacombs ini juga walaupun ada sejarah yang sangat mengirikan dan sangat very scary history, dia adalah menjadi sesuatu tempat pelancongan. Namun untuk menjadikan tarikan masyarakat Paris dan juga masyarakat dari negara lain, provinsi lain, timbun tulang yang longgar itu disusun semula dengan teliti dan artistik. Okay. So tulang-tulang semua yang dikubur dalam kuari itu dia disusun secara cantik dan artistik untuk daya tarikan pelancongan. Okay. Pada tahun 1780, peristiwa yang mengganggu berlaku yang mementari perjanjian kerana mencari jalan penyelesaian lain. Okay. Pada musim hujan, okay. This is the main reason kenapa Catacombs dibina. Ini adalah salah satu reason kenapa Catacombs dibina di Paris. Okay. Tombok-tombok yang merangkumi gereja Les Innocents runtuh. Okay. Menghantar mayat-mayat di tanah perkuburan berpusing ke kawasan yang berdekatan. Okay. Kejadian ini menyedarkan masyarakat bahawa sesuatu perlu dilakukan. Mereka harus mencari tempat lain untuk menguburkan, terutamanya tempat di luar Paris. Namunnya, Catacombs dilahirkan. Okay, sekarang kita akan tengok kesan Catacombs pada masyarakat Paris. Okay. Okay, so di dalam Catacombs ada sekumpulan polisi khusus yang disebut ERIC, ditugaskan untuk mencegah terjadinya katafilia atau penelurusan secara ilegal. Okay, perkataan katafilia atau dikenali juga sebagai cataphils adalah penjelajah bandar yang melancong secara haram. Okay. So ramai orang nak masuk dalam catacombs, dia melakukannya secara haram. Okay. Untuk masuk dalam catacombs perlu ada approval dari orang yang menjaga catacombs itu. So kalau diorang tak memberi approval untuk memasuk dalam catacombs untuk melancong, so apa yang berlaku melancongan haram dilakukan oleh cataphilias. Okey, seterusnya pada tahun 2017 terdapat 2 budak lelaki yang terdampar selama 3 hari di catacombs atas dasar ingin tahu. Okey, so memang budak remaja atau memang terutamanya kanak-kanak remaja, diorang nak ingin tahu, ada they have the desire to know more. So apa diorang buat? Diorang masuk dalam the catacombs tanpa memberitahu kepada orang lain, tanpa memberitahu kepada ibu bapa mereka atau orang yang menjaga catacombs, which led to them being lost in the catacombs. Yang lepas beberapa hari baru mereka menjumpa 2 budak lelaki ini, dan juga apabila dijumpai lepas 3 hari, budak lelaki itu, dua-dua budak lelaki itu telah mengalami hypothermia. Alright. Seterusnya, pengaruh catacombs atas media. Okay, so ni adalah salah satu poster wayang As Above So Below yang dirakam dalam catacombs. Okay. Alright. Okay. So monumen catacomb ini telah dijadikan sebagai filem yang bertajuk As Above So Below. Okay, saya akan memberi sedikit informasi tentang sinopsis filem ini. Filem ini adalah tentang seorang ahli arkeologi, Scarlett Marlowe, perempuan ini,
telah mengabadikan seluruh hidupannya untuk mencari salah satu harta karun terbesar dalam sejarah, Flammel's Philosopher's Stone. Menurut legenda, artifak itu dapat memberikan kehidupan kekal dan mengubah logam apa-apa pun menjadi emas. Ketika dia mengetahui bahawa batu itu tersembunyi di bawah tanah kubur catacombs, dia mengumpulkan kru untuk membimbing dan mendokumentasikan misinya yang bersejarah. Ketika mereka memulakan keturunan mereka, ahli pasukan tidak mempunyai cara untuk mengetahui bahawa mereka memasuki neraka mereka sendiri. Okay. So memang filem ini dirakam dalam di catacombs. And ni adalah beberapa gambar yang diambil oleh filem. Okay, ini adalah terowong-terowong yang memang very tight spot, sangat sempit. Akhirnya kita datang kepada kesimpulan. Yang pertama, catacombs adalah monumen yang bersejarah dan juga tarikan pelacaman secara selain Eiffel Tower. Okay. Walaupun Eiffel Tower memang terkenal seluruh dunia oleh semua masyarakat dari from all across the world, tetapi the catacombs ada juga salah satu tempat yang bersejarah, monumen yang bersejarah. Dia adalah, it carries a really powerful meaning. Dia adalah sesuatu monumen yang sangat bersejarah, yang which speaks about the history of the people in Paris. Okay, kedua, monumen catacombs perlu dikunjungi dengan ramai orang. Okay, ni memang benar. Kalau nak mengunjungi di catacombs, perlu pergi secara berkumpulan atau dengan seorang tour guide. Okay, so tour guide adalah sangat penting bila kunjungi di catacombs, kerana seorang tour guide, walaupun lah, okay, let's say if anything were to happen, let's say you go missing or anything, seorang tour guide akan tahu macam mana untuk to bring the people out from the place. So tanpa seorang tour guide, kita akan mula panik and terus berpusing-pusing dalam terowong, and mulalah kes orang yang hilang, orang yang meninggal, semua. Okey, yang akhirnya catacombs dilahirkan untuk menjaga kesihatan Paris, masyarakat Paris, supaya bahawa bau mayat-mayat tidak memberi kesan negatif kepada semua orang. Okay, so ni memang benar. Catacombs dilahirkan untuk the first and only reason is to make sure that masyarakat Paris don't fall short for the kesan negatif in this kes mayat semua naik atas kubur. So untuk mengelakkan itu semua, Napoleon and ramai lagi orang, dia membina catacombs. Dia menyimpan semua kubur-kubur, menyimpan semua mayat-mayat dalam catacombs. Okay. Ini adalah semua rujukan. Terima kasih.